بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها المسلمون والmuslimat أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam ini kita meneruskan bicara daripada bahagian akhir bab tanda-tanda kiamat. Pada pertemuan bulan lalu kita membahaskan dua tanda yang termasuk daripada kategori tanda akhir, atau dengan kata lain peristiwa yang berlaku selepas kewafatan Nabi Allah Isa alaihi salam. Maknanya zaman Nabi Isa bersama dengan kita dah berakhir. Jadi kita akan pergi ke satu fasa, orang kata dunia menunggu kiamat, macam tu ya. Kita jumpa tua-tua sampai kata saya ni dah fasa menunggu mati, dia kata kan bahasa orang tua-tua. Dunia pun dia akan sampai situ juga lah. Ada fasa dia menunggu hari kiamat. Bila wafat Nabi Allah Isa alaihi salam, berlaku satu tempoh masa sehinggalah berlakunya tanda akhir kiamat yang pertama berlaku selepas wafat Nabi Allah Isa, iaitu tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ini kita bahas pada bulan lepas. Saya tak berhajat untuk mengulangnya, tetapi yang menarik ada satu riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, di mana kata beliau, Nabi bersabda, manusia akan terus tetap tinggal di bumi selama 120 tahun selepas terbitnya matahari dari barat. Boleh kita andai kata kan, lepas terbit matahari dari barat nak kiamat 120 tahun selepas itu, barulah kiamat. Macam itulah. Jadi hadirin sekalian, legalah kan? Apa yang lega? Kita tak tengok kiamat lah kan? Anak-anak kata kita tengok kiamat ni, bagi saya memang tak lah. Dan orang mukmin tak akan melihat kiamat pun. Macam tu. Okey. Baik. Jadi selepas daripada terbitnya matahari dari barat, peristiwa yang mengikutinya adalah khurujud dabbah, keluarnya dabbah. Ini pun kita bahas dah pada pertemuan yang lalu, iaitu dabbatul ard, seekor binatang daripada perut bumi. Yang khilaf dalam kalangan para ulama apakah binatang tersebut. Ada yang menyatakan anak unta Nabi Saleh, ada yang menyatakan macam-macam pendapat, kita pun tak tahu. Tapi secara umumnya saya nyatakan sahaja maklumat yang didapatkan daripada maklumat yang jelas. Antaranya adalah Al-Quran membicarakan ia akan bercakap dengan manusia. Akhrajna lahum dabbah, ya, kami akan keluarkan bagi manusia pada masa itu dabbah, seekor haiwan, ya. Kemudian dia akan bercakap dengan manusia. Itu haiwan, ya. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum, dia akan bercakap dengan mereka, an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apa yang dia cakap? Sesungguhnya manusia tidak lagi meyakini akan ayat-ayat kami. Macam mana dia bercakap? Rupanya hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Keluarnya pada waktu duha. Okey. Kemudian di mana tempat keluar? Hampir semua riwayat hadis membawa kepada satu tempat, iaitu tanah Mekah. Itu tempat keluarnya dabbah. Ada spesifik hadis keluarnya pada waktu duha di tengah-tengah Masjidil Haram. Baik. Jadi dia berlaku bila? Dia berlaku selepas terbitnya matahari dari barat. Baik, maknanya within tempoh 120 tahun itulah sebelum menjelang kiamat. Baik, habis. Hanya ada 5 sahaja peristiwa besar yang berlaku.
yang ketiga pada malam ini, insya-Allah hadirin sekalian. Dalam kitab yang tuan-tuan pegang ni, muka surat 84. Okey, 84. Okey. 10 tanda kiamat tajuk dia. Di bawah tanda-tanda besar kiamat, Nabi ada himpunkan 10 tanda kiamat dalam satu hadis. An Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر. Yang kata Huzaifah bin Asid, Nabi muncul kepada kami ketika kami sedang duduk berbincang. Faqala ma tadzakarun. Nabi tanya, apa yang kamu bincangkan ini? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Kami sedang bincang tentang kiamat. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Kata Nabi, kiamat tu yang kamu bincang tu dia tak akan berlaku hinggalah kalian semua melihat 10 tanda. Nabi pun sebut. Okey, Nabi sebut ni dia taklah merujuk kepada susunan yang mesti begitu, tapi beginilah ya. Apa dia? Nabi sebut ad-dukhan, dukhan, kabut asap tebal yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Wad-dajjal, dajjal. Wad-dabbah, dabbatul ard, binatang tu. Wa tulu'u asy-syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa. Baik. Wa Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusuf, dan 3. Kat kitab kita dia terjemah apa? Ini perkara ketiga malam ni yang kita nak bahas. Tanda ketiga. Inilah tanda dia, iaitu thalathata khusuf. Dalam kitab tuan-tuan, setahu saya dia terjemah 3 gerhana. Tak tahu saya macam mana penterjemahnya boleh menterjemahkan dengan 3 gerhana. Terjemahnya ustaz ni kan, anggaplah tak apalah, manusia biasa buat kesilapan, bukan gerhana ya. Khusuf ni penenggelaman, jerlus singhul. Tapi bukanlah singhul macam berlaku kat Masjid India ni. Ini singhul yang menghilangkan benua. Satu benua hilang terus menjelang kiamat. Hadirin sekalian, okey, pertama, adakah hadis ini menunjukkan kepada turutan berlaku? Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin sekalian, mungkinnya dilihat tidak ya. Kerana apa? Dalam sejumlah hadis yang membicarakan sekuens turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi tak sebut sebelum itu berlakunya terbit matahari dari barat. Ada Nabi tak sebut. Maknanya, cuba tuan-tuan tengok kat situ dalam hadis tu, turunnya Isa Nabi sebut selepas terbitnya matahari dari barat. Okey, dan juga dampah keluar. Tapi dalam sejumlah hadis yang menceritakan peristiwa demi peristiwa hingga turun Nabi Allah Isa, Nabi tak pernah sebut rentetan peristiwa itu adanya peristiwa terbit matahari dari barat ataupun dampah. Maknanya dampah terbit matahari dari barat ni keluarnya bila berlakunya selepas wafat Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik. Apa yang kita bincang, tanda akhir kiamat yang ketiga selepas terbit matahari dari barat, keluarnya dampah, iaitu 3 penenggelaman, thalathata khusuf ya. Di manakah dia berlaku? Pertamanya khasfun bil masyriq, berlaku penenggelaman wilayah timur. Timur bumi habis tenggelam. Kita tak tahulah ada tidak pada masa itu, Allahu a'lam. Hadirin sekalian ya. Kalau ikut population dunia pada hari ini, 2 negara memiliki populasi tertinggi, China dan juga India. Jadi warga China jadi warga India tak payah fikir banyak, dan jual Panadol cukup. Dah 1 bilion lebih rakyatnya kayu. Okey, dua-dua negara tu population hampir mencecah 3 bilion daripada semua jumlah penduduk bumi. Dia saja 3 bilion dah kat situ. Tetapi Nabi menyatakan ketika berlaku kiamat, bukan bangsa mereka yang paling ramai. Sebaliknya, kata Nabi, bangsa yang paling ramai adalah bangsa Rom, bangsa Eropah.
Eropah Rom ni makna Eropah Timur Selatan, lebih kurang begitulah, belah-belah. Bukan semua maksalih Eropah. Orang Jerman, orang England, Perancis tu bukan. Masalah tu bukanlah. Aku tengok orang Perang tu bukan, American tu bukan, Eropah, bukan Rom. Ini bangsa Rom ni orang-orang Eropah macam Spain, Itali, yang belah Eropah Timur, itu Rom. Diorang ni akan jadi bangsa paling banyak, ramai ketika berlaku kiamat, kata Nabi. Bukan Cina, bukan India. Mana pergi Cina, India tu tak tahulah, Allah Ta'ala alam. Tapi Nabi berbicara sebelum menjelang kiamat akan berlaku khasfun, penenggelaman wilayah barat, wilayah timur, tenggelam habis. Baik, habis kan? Mati sebahagian besar populasi dunia. Wa khasfun bil maghrib, dan akan berlaku juga penenggelaman wilayah barat. Wilayah barat juga tenggelam, kata Nabi. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan berlaku penenggelaman di semenanjung tanah Arab. Mungkin Mekah, Madinah tak ada lah zaman Nabi. Mungkin, wallahu a'lam. Kita tak tahu macam mana sifatnya. Tapi seakan Nabi menyifatkan itulah yang akan berlaku. Jadi penenggelaman ini apa dia punya efek dia? Efek dia adalah kehilangan sebahagian besar majority population dunia. Semasa kiamat, wilayah apa yang tinggal dalam hadis? Yang confirm tinggal wujud pertama bumi Syam. Walaupun konflik tak sudah hari ini, makan nyawa hari-hari, tetapi menjelang hari kiamat itu adalah wilayah yang sustain wujud sampai berlakunya kiamat, bumi Syam. Yang kedua ni adalah Rom, Rom, Konstantinopel moden hari ini. Kalau Konstantinopel zaman Nabi, Turki lah, Istanbul. Tapi Konstantinopel moden pada zaman kita sebelah Eropah Timur, Rom, bangsa Rom. Itu yang tinggal. Sebab Nabi sebut mereka adalah kaum yang paling ramai. Qiyamus sa'ah, kata Nabi, berlakunya kiamat, warum aksarun nas, dalam keadaan Rom bangsa paling ramai. Ya, itu. Okey. Apa sebab tu Allah alam, tuan-tuan. Tak boleh kita nak sebut. Tapi ada satu hadis, kalau tuan-tuan pernah dengar, nisbah berlakunya semasa berlaku kiamat, nisbah lelaki dan wanita. Pernah dengar tak? Berapa ramai? Ada, ini biasa ni, famous ni. Masa nak kiamat tu, masa kiamat tu berapa nisbahnya? Satu lelaki 50 wanita. Tak tahulah, kita tak ada dah zaman tu. Satu lelaki 50 wanita, kata Nabi. Yes. Untuk makluman kita, negara Eropah Timur macam Rusia, Belarus, itu adalah negara yang mencatatkan jurang nisbah lelaki dan wanita paling besar dalam dunia pada hari ini. Macam Belarus, negara dia satu lelaki 6 wanita. Macam negara dia membuka peluang kepada warga negara luar menikahi wanitanya. Cubalah tuan-tuan. Tak berani. Sama lah macam saya, cerita aja berani tak. Sebab kekurangan kaum lelaki di negara ini. Kalau ikut bangsa, mereka Rom yang disifatkan dalam hadis. So tak peliklah mereka kaum yang wujud sampai ada kiamat. Dan mereka juga akanlah adalah kaum yang akan menzahirkan nisbah satu lelaki 50 wanita. Inilah cerita Hadirin sekalian. Okey. Baik. Jadi berlakulah 3 penenggelaman. Okey. Bahagian timur, bahagian barat, dan bahagian tanah Arab tenggelam. Tinggallah bumi Syam dan sebahagian wilayah Rom, Eropah. Baik. Okey, hadirin sekalian. Ini dalam kitab ni. Dalam kitab yang saya gunakan sebagai rujukan tambahan, pengarang mendatangkan satu ayat
sebagai bukti dan dalil yang penenggelaman ini pernah berlaku dalam sejarah manusia. Surah Al-Qasas ayat 81. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Maka kami tenggelamkan, kami benamkan dengannya Qarun beserta harta dan asetnya ke dalam bumi. Jadi pengarang mendatangkan ayat bahawa Allah memang pernah menenggelamkan daerah. Kalau kita pergi ke Mesir, ada satu tempat bernama Fayumi, kita akan jumpa harta Qarun. Tasik Qarun. Okey, harta Qarun dalam tu lah kot. Sebesar-besar seluas Tasik Qarun itu adalah kawasan dulunya milik Qarun, seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang tinggal di Mesir. Diuji dengan kekayaan, akhirnya kufur sesuai dengan kaum terdahulu yang mana azabnya Allah segerakan, maka ditenggelamkan keseluruhannya. Tenggelam habis. Bahasa kita kata bumi diterbalikkan. Dia bukan bumi terbalik, dia sinkhole lah, dia tenggelam ke dalam. Macam tu. Habis, tak tinggal apa. Okay? Jadi tasik kawasan tersebut. Demikian juga ketika Allah menimpakan ke atas kaum Sadum. Kaum Sadum, dia ada seorang Nabi, Nabi Lut alaihi salam. Ya, Nabi Lut diutus kepada kaum Sadum. Kaum Sadum ni tuan-tuan tahulah dia sejenis. Allah Ta'ala timpakan azab ke atas mereka. Seluas-luas daerah mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, dan kawasan itu menjadi Dead Sea ataupun laut mati sampai ke hari ini. Kenapa dia punya masin macam tu, tak tahulah tuan-tuan. Saya tak boleh nak explain masinnya macam mana. Tapi kalau tuan-tuan ambil air sebotol begini, tuan-tuan masuk separuh atau 3 suku dalam botol ni garam pun, saya rasa tak sama dia punya masin. Masin dia memang ada satu jenis masin yang dia masin tu, air tu dia tak boleh kena muka. Kalau kena muka, body terus dehydrate, terus memang rasa lembik terus, tak boleh, memang menggagau cari air ni, air biasa untuk minum. Tak hilang juga, kena cuci muka tu dengan air tawar baru dia hilang. Dia punya pesan. Boleh pergi, boleh mandi pun, jangan berenang jauh-jauh sebab dia berkongsi dengan Israel. Tak pasal masuk Israel pula. Okey. Dan kalau tuan-tuan pergi, sekadar pergi sekali cukup lah. Sebab Nabi tak suka pergi tempat begitu. Sunnahnya Nabi tidak menyukai pergi ke tempat azab. Saya dah pernah pergi sekali lah, siap buat barbecue tepi tu. Dan dah mandi. Orang kata terapung, betul ke terapung? Entah. Sebab saya boleh berenang. Jadi bila kita masuk air, memang kita cara mengapung lah, memang terapung lah, kan? Tapi kalau kita pergi air masin, memang terapung, boleh terapung lah. Kan lah. Dulu kecil-kecil jenis terjun sungai belakang rumah, jadi peti lah. Tapi tak tahulah, saya tengok orang yang masuk juga masa tu nampaknya terapung lah. Begitu. Konsep sains ni memang terapung kalau dia masin begitu. Tapi jangan risau, dalam tu dia takkan ada apa kehidupan. Jangan risaulah ada kehidupan nak menggigit kata, memang tak ada. Sebab tak boleh hidup. Siapa boleh hidup dalam air seperti itu? Itulah bukti penenggelaman wilayah yang Allah pernah jadikan untuk pengajaran bagi manusia. Akhir zaman menjelang kiamat, Allah lenyapkan sebahagian besar bumi ini dengan cara penenggelaman tersebut. Kata Nabi, apa yang berada di bahagian barat bumi tenggelam, apa yang ada di bahagian timur bumi tenggelam, apa yang ada di tanah Arab juga akhirnya tenggelam. Tinggallah mereka yang tinggal di bumi Syam dan sebahagian wilayah Eropah, Rom. Okey, baik. Antara hadisnya ada sekalian, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sayakunu ba'di khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab. Akan terjadi selepas peninggalanku, kata Nabi, penenggelaman di bahagian timur bumi, barat bumi dan tanah Arab. Qultu, aku tanya, kata Ummu Salamah, aku tanya Nabi, ya Rasulullah. Ummu Salamah ni, tuan-tuan, isteri Nabi yang terakhir wafat. Bukan yang paling muda, tapi Allah takdirkan yang terakhir wafat. Datangnya daripada keluarga Bani Makhzum, keluarga peperangan, keluarga yang sangat hebat dengan aktiviti dan kepakaran tentera. Suami asalnya Abu Salamah, syahid, keluarga Bani Makhzum, keluarga Abu Jahal. Kalau diikut riwayat Arab tu, wanita-wanita Bani Makhzum ni semua boleh lari pecut 100 meter. Tak adalah pecut 100 meter, maknanya mereka ni mampu berlari dalam medan perang. Maknanya memang dididik begitulah, demi untuk meneruskan tradisi kabilah Bani Makhzum tentera. Macam tu. Baik. Semasa hayat akhir hayat Ummu Salamah, dalam sekitar 4 ke 5 tahun dalam tempoh sebelum beliau wafat, berlaku satu kejadian di bumi Madinah. Waktu itu sekumpulan tentera ditenggelamkan. Di mana? Di Baidah, di Baidatul Madinah. Di mana Baidatul Madinah ni? Hadirin sekalian, Baidatul Madinah ni, tuan-tuan pergi Madinah nak pergi umrah, di Bir Ali dipanggil. Bir Ali ataupun kita kata Zulhulaifah. Nama tempat Zulhulaifah, kan, spesifik tempat Nabi miqat tu Bir Ali. Dulu tak ada masjid dah, hari ni ada masjid lah. Bir Ali. Ada satu kelompok tentera yang datang daripada Syam, yang diperintahkan tentera itu oleh Yazid bin Muawiyah untuk menangkap seorang sahabat. Siapa nama dia? Abdullah ibni Az-Zubair. Apa sebab marah sangat? Saya tak boleh nafi bahawa orang Syam suka Yazid. Yazid ni anak Muawiyah, lahir 25 Hijrah. Muawiyah wafat. Muawiyah buat satu benda yang tak pernah mana-mana khalifah Islam buat, iaitu wasiat anak sendiri jadi khalifah. Tapi orang Syam ada masalah. Orang Syam tak ada masalah. Kenapa orang Syam tak ada masalah? Mereka sangat loyal kepada Muawiyah. Mereka sangat memberikan ketaatan. Orang Syam ni, dia ada dua kelompok. Ni panjang pula cerita lah, tuan-tuan. Tak apalah, dah nak akhir tajuk kan. Orang Syam ni, dia ada dua kelompok type of Syam people. Type yang pertama, Syam ni dia kabilah, tolak Lebanon sebab dia kecil. Tapi 3 negara utama di Syam, Palestin, Syria dan Jordan, dia adalah negara kabilah. Sistem kekabilahan. Sistem kekabilahan ni dia macam kita susah nak. Indonesia dia negara kabilah, tapi dia tak panggil kabilah lah, etnik. Dia setiap wilayah ni yang conquer etnik dia. Etnik dia lain-lain lah, etnik tu macam-macam lah. Kalau Arab dia panggil kabilah. Negara kabilah ni, tuan-tuan, dia boleh stable dengan 2 corak pemerintahan saja. Sama ada monarki, diraja atau tentera. 2 tu. Kalau dia bukan negara monarki, dia bukan negara tentera, dan dia negara kabilah, hancur. Contoh Palestin. Palestin negara kabilah, tuan. Ada 15 kabilah besar dalam Palestin. Dan dia bukan negara monarki, dia bukan negara tentera. Sebab tu kalau tuan-tuan masih ingat dulu 1970 berlaku Black September, pelarian Palestin yang hilang tanah dan dibawa masuk oleh almarhum King Hussein ke Jordan, tinggal di Jordan, menubuhkan markas PLO, Palestinian Liberation Organization, di Amman, diberi ruang, diberi tempat. Tapi akhirnya apa berlaku? Mereka bangkit dan nak gulingkan King Hussein. Tuan-tuan tak boleh fikir. Sebab itu kalau cerita tentang Palestin, di sebalik satu sudut, negara Arab memang ada rasa yang berat untuk terima mereka.
Serius saya kata. Tapi kita kena akuilah hakikatnya. Tuan-tuan boleh Google Black September 1970. Ini peristiwa sejarah hitam dia orang. Kenapa berlaku macam tu tuan-tuan? Okey, saya nak bagi tahu gambaran dia macam ni. Tuan-tuan tahu di Palestin ada berapa parti? Dua. Paling utama, Fatah dan juga Hamas. Fatah ideologi nasionalis, pejuang kebangsaan. UMNO kalau di tempat kita lah. Okey. Kalau satu lagi Hamas. Hamas ideologi Islamis, pecahan sayap Ikhwan Muslimin. Kedua-dua sama. Kedua-dua nak akan kemerdekaan Palestin, cuma atas ideologi perjuangan yang berbeza. Namun kedua-dua parti ini, entiti ini, dia punyai kabilah yang menguasai pada setiap parti tersebut. Tuan-tuan tahu tak macam mana dulu pelarian Palestin tu boleh nak digulingkan King Hussein yang pergi bawa dia orang tinggal dalam Jordan? Sebab pada masa itu sebahagian kabilah di Syam, mereka sudah boleh mula menerima hakikat kemakmuran kita hanya akan tercapai apabila kita menerima seorang raja yang akan menaungi bangsa Filistin. Maknanya konsep Maliku Palestin mula diterima oleh setengah kabilah di Palestin waktu tu. Tapi adakah semua kabilah setuju? Tak. Kabilah yang tak setuju ni berlindung di belakang Yasir Arafat, lancarkan gerakan untuk topple King Hussein, jatuhkan King Hussein. Ini sebabnya. Sebab apa? Kekabilahan. Itu dia isu. Sebab tu susah Palestin nak bebas sendiri, sebab dia ada masalah dalaman yang sangat parah, iaitu perseteruan dan persaingan antara kabilah yang masih tidak berkesudahan. Ini negara kabilah. Okey, tak semua negara Arab kabilah. Mesir bukan negara kabilah. Mesir memang dia dah tak ada kabilah. Mesir dia hanya ada family name saja. Family name, yes, orang tahu family name je lah, nama keluarga di moden. Tapi kebanyakan negara Arab, kalau 7 negara Arab teluk, semua kabilah. Semua 7 negara teluk, semua kabilah. 6 daripadanya monarki stable, 1 daripadanya bukan monarki, bukan tentera. Yaman, apa jadi? Hancur. Okey. Syria, kabilah. Dia makmur lah sebelum 2011, sebelum rakyat dia bangkit. Kenapa dia makmur? Walaupun dia negara kabilah. Sebab dia negara tentera. Bashar Assad adalah seorang jeneral tentera. Seburuk mana pun, memang kita tak boleh nafilah, dia membawa keamanan dan kestabilan sebelum berlaku kebangkitan rakyat nak gulingkan dia. Jordan, kabilah. Kabilah Syam yang masuk Islam di zaman Nabi, zaman sahabat yang dulunya bernaung di bawah bangsa Rom, itu kabilah Jordan. Hari ini mereka terima seorang raja Bani Hashim datang daripada Mekah. Makmur. Okey, bahkan di Jordan banyak juga kabilah yang bukan asal situ. Contohnya ada 11 family besar yang merupakan kabilah Bani Tamim di Jordan. Ini Bani Tamim ori, bukan Abu Ya. Okey, Bani Tamim Jordan ada 11 family besar yang mereka sangat memberi sokongan penuh kepada keluarga Bani Hashim sejak penubuhan negara itu sampai sekarang. Ini fakta ni, hadirin sekalian. Okey, boleh Ini situasi bumi Syam ni. Dia ada dua. Dia negara kabilah, tapi ada kabilah yang tetap tinggi semangat asabiah. Apa jadi pun kabilah aku. Ada serta kabilah lain yang mereka boleh terima konsep kemakmuran untuk mengangkat satu kabilah menaungi kita. Okey. Dulu berlaku juga benda begini, hadirin sekalian, di zaman Yazid dulu. Kabilah-kabilah di Syam pada masa itu mereka boleh menerima Yazid, keluarga Muawiyah, keluarga Bani Umayyah daripada Mekah untuk menaungi mereka. That's why masa Yazid dilantik, walaupun dia bukan sahabat, orang Syam tidak membangkang dan mereka setuju dengan pelantikan tersebut. Tapi Madinah tak setuju. Madinah nak lantik orang lain. Antaranya adalah Abdullah ibn Zubair. Dan Abdullah ibn Zubair ni diarahkan oleh Yazid, satu tentera, pergi Madinah, bunuh dia. Tentera itu ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di mana? Di kawasan lapang di Baida'il Madinah, di Baidah Madinah. Benda ni berlaku semasa Ummu Salamah hidup di Madinah.
sehingga membuatkan beberapa orang tabi'in datang bertemu dengan Ummu Salamah, tanya kepada beliau tentang perkara itu. Ummu Salamah lantas menceritakan detail peristiwa itu. Bermula dengan yakunu ikhtilaf inda mautil khalifah, berlaku perselisihan semasa kematian seorang khalifah iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang membawa hingga sampai ke peristiwa ditenggelamkan sekumpulan tentera di tanah lapang. Ummu Salamah tengok benda ni dalam hayat beliau beberapa tahun sebelum wafatnya beliau. Okey, dalam masa yang sama, menarik Ummu Salamah ini kerana beliau juga yang mendengar satu hadis, menjelang kiamat Allah menenggelamkan majoriti wilayah bumi yang ada. Wilayah mana? Timur, Barat, Jazirah Arab tu pun tak ada. Sebab tu ada teori yang menyatakan masa kiamat berlaku, manusia ni tak ramai. Betul. Benda tu memang sangat make sense. Hadirin sekalian. Sebab tu saya kata tadi di awal tadi, wilayah yang tinggal semasa kiamat berlaku Syam dan Rom. Rom tu memang Nabi sebut bangsa paling ramai pada masa itu Rom. Jenisnya. Dan Syam. Syam memang ada sebab nanti kita akan ada berita tentang Syam ketika berlakunya kiamat. Ini maksudnya. Okey. Ummu Salamah tanya, setelah Nabi menyatakan akan berlaku 3 penenggelaman di bahagian 3 wilayah bumi, Timur, Barat dan Tanah Arab. Kemudian Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, ayahsimu bil ardi wa fiha as-salihun? Adakah manusia akan ditenggelamkan ke dalam bumi wa fiha as-salihun, sedangkan pada masa itu ramai orang soleh, masih ada orang soleh? Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi kepada Ummu Salamah, na'am, ya. Walaupun masih ada orang soleh, iza aktsaru ahliha al-khubus. Kerana apa? Kerana kebanyakan penduduk bumi pada waktu itu adalah ahlul khubus, ahli dosa, orang-orang yang melakukan kerosakan secara nyata, dosa secara nyata. Tuan-tuan, benda ni Zahir sekarang ni, saya bulan 2 minggu sudah lah, 2 minggu sudah ada orang bagi tiket Lexis kat kolam dalam bilik dia. Anak saya tak keluar sampai biru muka dia duduk dalam tu. Kan? Saya pergilah, saya masa tu pergi pun sebab baru balik daripada kampung, memang letih, driving apa semua, saya masuk tidur lah, anak seronok kan. Pergilah, pergi tu, lepas tu petang tu kata dia orang isteri kata nak jalan dekat bawah tu, dekat pantai, ada ke pantai kecil, pergilah. Pergi jalan tu, pantai tu. Tiba tu ada satu vending machine ni, ada seorang, saya tengok muka dia Arab lah, dia tengah main carrom dengan wife dia pakai selendang, nampak rambut wife dia, saya nampak ni muda pada saya lah, ni mungkin honeymoon ke apa kan. Dia duduk main ketuk-ketuk vending ni, saya pun tengok dia panggil saya, cakap orang putih lah. Dia panggil saya, dia minta tolong kat saya. Dia touch card tu, vending machine tu pakai card, tak boleh keluar, ada problem lah card dia kan. Tapi dia banyak card tu dekat phone, iPhone tu 2-3 card. Lepas tu saya nampak satu card tu RRG, saya tahu dia Saudi. Okey lah. Lepas tu saya kata cuba trial lain, repeat, jaya lah, akhirnya dia dapat lah air dah. Lepas tu agak ramah tu dia tanya saya apa semua, saya pun saja tak cakap Arab lah, saya cakap orang putih je lah dengan dia kan. Lepas tu lala saya pun tanya, from where? Dia kata Saudi. Dia kata yes Saudi. Kan, kat mana Saudi? Riyadh. Saya kata orang Riyadh lah. Okey. Lepas tu dia tanya lah, kan saya pernah pergi Saudi ke? Oh pernah, saya kata Makkah, Madinah, Jeddah, Taif. Hajj lah. Dia kata tak, no, umrah. Saya kata umrah. Okey lah. Baik. Lepas tu dia promote apa? Ini Arab lagi ni, Saudi. Depan mata saya, wallahi demi Allah saya kata, apa yang dia promote? Kamu kena pergi 2 minggu lagi Riyadh. Dia suruh saya pergi Riyadh. Saya kata memang saya nak pergi umrah. Kamu kena pergi Riyadh. Saya beritahu saya pergi umrah ibadah ni. Dia kata kamu kena pergi Riyadh. Kenapa? Riyadh season. Dia kata kan baru ni ada. Saya tak tahu apa sebenarnya tuan-tuan benda ni, tapi dia sebut Riyadh season tu, saya pun cari. Oh,
dia apa ni, sambutan kebudayaan, tapi dia bukan Islami. Dia bukan sambutan hak gelik tu ada, hak Mesir tu, yang Mesir punya ni, hak gelik Mesir tu ada, dia buat diri. Tuan-tuan tengok dia orang Saudi ya. Dia datang kat kita, dia promote apa? Tuan boleh bayar tanpa segan silu. Maknanya dia anggap benda tu apa? Maknanya dia anggap benda tu normal biasa, benda yang dah sebati, yang harus apa pun kita kata dunia harus terima. Itulah dia. Tuan-tuan, itu situasi apa kalau kita lihat dalam hadis. Sebab bangsa Arab ada orang soleh ramai. Saudi berapa ramai orang soleh, ramai tuan-tuan. Apa yang mereka boleh buat dengan perubahan yang dibuat oleh penguasa daripada hari ini, itu menterjemahkan situasi dalam hadis. Ramai orang soleh, naam, fihas salihun, di atas muka bumi, di sesuatu wilayah itu ramai orang soleh, tetapi orang soleh tidak boleh lagi melakukan apa-apa. Selagi Allah berkehendak untuk menyelamatkan, Allah akan jadikan peristiwa yang menyelamatkan. Untuk masa hari ini, hadirin sekalian, sebab itu kalau kita ingat lagi kehancuran Madinah akan menjadi sasaran kerosakan utama di rantau itu, di wilayah itu. Allah masih berkehendak keselamatan bumi Madinah. Itu yang kita bahas dulu, kharabu Yathrib, kehancuran, gempa yang besar di bumi Madinah. Sebab Allah masih berkehendak kebaikan di bumi Madinah. Tapi bila mana sampai suatu ketika dan masa ketika Allah tidak lagi menginginkan kebaikan, Allah buat apa? Allah akan habiskan, hancurkan, tenggelamkan. Dan itulah situasi yang terjadi sebelum menjelang hari kiamat. Orang soleh masih ada hadirin sekalian. Tapi mereka tak mampu melakukan apa-apa, dan majoriti penduduk bumi adalah ahlul khubus, orang yang melakukan kerosakan. Maka Allah tenggelamkan sebahagian besar wilayah bumi ini. Sebab itu yang paling ramai ketika kiamat adalah Rom, bangsa Rom. Bangsa Rom ni berapa ramai tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ambil population Eropah, tak sampai 1 bilion, 900 juta lebih saja. Itu dah campur semua, dah campur Viking, dah campur apa semua, orang putih, Mak Saleh apa semua tu kan. Tapi kalau ambil Rom asal yang sebelah selatan Eropah Timur ni, half daripada 900 million, ada 400 juta lebih kan. Sebenarnya sama populasi dengan jumlah bangsa Arab dalam dunia, sekitar 400 juta lebih. Itu jumlah. So China tak ada, India tak ada, yang penduduknya setiap negara tu melebihi 1 bilion lebih. Mereka tak jadi bangsa paling ramai pun ketika berlakunya kiamat. Antara dalil yang kita dapati adalah disebabkan oleh penenggelaman wilayah yang berlaku. Baik. Okey, terima kasih Allah sekalian. Inilah dia hadis. Jadi Ummu Salamah ni satu mutiara yang pernah mendengar 2 bicara penenggelaman daripada Nabi. Satunya khusus spesifik di Madinah, satunya adalah berbentuk umum, iaitu yang berlaku di mana? Di seluruh bahagian dunia. Apa ulasannya hadirin mati Allah sekalian? Ya, ada sebahagian para ahli ilmu mengulas tentang masalah ini. Antaranya Al-Imam Ibnu Hajar dengan jelas menyatakan, adapun berkenaan dengan penenggelaman di bahagian 3 wilayah bumi ini, ianya belum berlaku dan kejadiannya ketika itu waktu sangat menghampiri peristiwa kiamat. Maknanya Imam Ibnu Hajar tahulah, mestilah beliau tahu ada 2 peristiwa penenggelaman yang diketahui oleh Ummu Salamah. Adapun yang satunya kata Ibnu Hajar, ianya belum berlaku. Maksudnya yang satu lagi dah berlaku. Yang dulu itulah yang tentera dari Syam untuk menangkap Ibnu Zubair, dah berlaku. Yang satunya belum berlaku, dan berlakunya ketika menghampiri kiamat. Ini adalah tanda akhir yang ketiga, yakni selepas wafat Nabi Isa berlaku apa? Terbit matahari dari barat. Dalam satu riwayat Nabi sebut manusia akan tinggal di bumi selama 120 tahun sebelum kiamat. Ini riwayat Abu Nu'aim daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, antara riwayat yang diterima oleh kebanyakan ahli ilmu. Walaupun banyak hadis berstatus masalah dalam riwayat Abu Nu'aim, tapi ini antara yang diterima lah. 120 tahun selepas terbit matahari dari barat, kiamat. So dalam tempoh 120 tahun tu akan berlaku peristiwa seterusnya, keluarnya Dabbah
dan akan berlakunya penenggelaman bumi yang sedang kita baca. Okey, hadirin sekalian, insya-Allah. Terakhir, insya-Allah sebelum menutup tirai kuliah hari inilah insya-Allah, tanda yang keempat. Agak-agak tuan-tuan apa jadi? Ni betul-betul nak kiamat ni. Ya. Baik. Apa? Belum. Api keluar daripada Yaman last. Okey. Pengiriman angin sejuk yang mematikan kaum muslimin. Dah dengar? Benda ni pasti berlaku setelah penenggelaman bumi tadi. Sebab semasa penenggelaman bumi berlaku, Nabi jawab kepada Ummu Salamah, wa fiha salihun. Di atas muka bumi masih ada orang soleh. Jadi bila bumi ni berakhir, hadirin sekalian, tengok bila orang mukmin ni berakhir atas muka bumi. Baik. Satu perkara yang kita kena ketahui, ketika berlaku kiamat tidak ada orang mukmin. Tak ada orang beriman. Semua orang-orang penduduk bumi pada masa itu adalah ahlul kufur, ahlul syirik. Syirik. Apa agama mereka? Kembali kepada kekufuran yang pertama, iaitu penyembahan berhala. Tapi Arab disembah berhala ke tidak? Arab ni ada dalil sahih Nabi sebut mereka akan kembali sembah berhala. Ya. Okey, siapa punca dia? Tak payah sebutlah tuan-tuan. Nak pergi umrah hantar mana sebut? Balik umrah saya sebut. Kan? Dia sekarang ni dekat Saudi ni patung mana? Patung pula muka dia punya anak raja tu. Tak tahulah. Dia sebab tu saya tengok dia bila sebut Saudi ni kan dia ada sensitivity yang lain kan. Apa aliran agama lah apalah gitu. Sebab Saudi ni dia satu negara yang dia ada orang yang pro pada dia. Maksud dia ada ahli ustaz-ustaz yang dia pro kepada aliran Saudi. Tak apalah, bagi saya pendirian masing-masing. Cumanya apa pun masalah agama di Saudi itu dia dah tak layan dah. Kita pro apa pun, dia bukan jadi isu utama. Isu utama dia adalah siapa yang bersama dengan liberalisasi, itulah yang akan diangkat. So sebab tu kita tengok Saudi, UAE antara negara yang berani untuk mengadakan balik berhala. Dan memang kita tengok kerosakan memang kat situ pun. Ada pun negara Arab lain saya tak nampak boleh begitu. Saya tak nampak Qatar boleh begitu, Kuwait, Bahrain ataupun jauh sekali Oman. Oman ni sebab dia ada pujian ke atas keluarga raja dia sejak zaman Nabi. Okey. Tapi dua wilayah itu memang kita lihat benarlah, zahirlah kalau Nabi kata satu masa nanti Arab akan kembali sembah berhala. Baik. Menjelang hari kiamat, hadirin sekalian, Allah akan mengirimkan angin yang akan mencabut nyawa orang-orang beriman. Antaranya dalilnya dalam riwayat Al-Imam Muslim, Isba'asallahu rihan tayyibah. Suatu ketika Allah mengutuskan suatu angin yang baik, fatakhuzuhum tahta abatihim, yang akan menerpa mereka daripada bahagian bawah ketiak mereka. Saya tak boleh syarah benda ni sebab saya tak jumpa jawapan benda ni, apa maksud. Tapi kita serahlah, suatu masa ia akan berlaku sesuai dengan kehendak Allah, tapi bawah ketiak. Okey. Macam-macam penafsiran lah, hadirin sekalian, tak tahulah apa sebab dia, tapi Nabi sebut daripada bawah ketiak mereka angin itu akan menerpa mereka. Fataqbidu ruhu kulli mu'min wa kulli muslim, dan dia akan mencabut roh ke semua orang mukmin dan orang muslim. Selagi beriman, selagi muslim, dia akan cabut. Wa yabqa syirarun nas, tinggallah di atas muka bumi ini manusia-manusia yang jahat, buruk, kufur. Yataharajuna fiha taharujal khumur, mereka akan mengadakan kacau bilau seperti kacau bilaunya khumur, keledai. Okey. Fa'alaihim taqumus sa'ah, ke atas mereka itulah akan berlakunya kiamat. Maknanya apa tuan-tuan? Okey, dalam kes ini
Ada satu riwayat lain yang menyatakan dia berlaku 40 tahun sebelum kiamat. Mana 40 tahun sebelum kiamat Allah hilangkan orang beriman atas muka bumi. Maksud apa tuan-tuan? Iblis dulu dia pernah ada satu kehendak, iaitu dia nak seluruh penduduk bumi dari kalangan Adam ikut dia, kufur. Allah pernah bagi tak? Sampai sekarang Allah tak pernah bagi. Iblis ni dia hanya berjaya buat manusia sembah selain Allah zaman Nuh alaihi salam. Berhala-berhala yang Allah sebut sebahagian dalam Quran itu berhala yang wujud sejak daripada zaman Nabi Nuh. Dan sejak daripada itu manusia kufur. Majoriti manusia mati dalam keadaan kufur. Tetapi tak pernah sekali seluruh manusia akan muka bumi kesemuanya kufur. Belum pernah. Allah tak pernah jadikan macam tu. Walaupun orang beriman tak pernah menjadi majoriti. Sampai sekarang tuan-tuan, Muslim berapa bilion dia? Muslim kan? Kalau nak hitung dengan semua penduduk dunia, kita tak pernah jadi majoriti. Tetapi kerana itu permintaan iblis pada Allah Ta'ala dulu, akhir Allah bagi juga. Bila? Sebelum menjelang kiamat. Dapat iblis dapatlah menyaksikan seluruh penduduk bumi semuanya kufur. Tapi bukan kerana dia berjaya, kerana Allah mematikan semua orang beriman supaya mereka tidak melihat keburukan yang amat dahsyat sekaligus menyaksikan hari kiamat. Maknanya apa tuan-tuan? Iblis minta pun dapat juga. Apa alasan kita untuk tak minta dengan Allah Ta'ala? Itulah malu dengan iblis. Kan? Allah bagi juga akhir. Walaupun bukan sebab tangan dia, bukan kerana kejayaan dia merosakkan anak Adam, tetapi kerana Allah inginkan kebaikan kepada orang mukmin yang tinggal pada masa itu. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Inilah peristiwa yang keempat. Dan angin tersebut dalam riwayat sahih juga, antaranya Sahih Muslim, ia datang daripada bumi Syam. Ia datang daripada arah Syam. Okey. Sebab tu pada masa tu pun wilayah bumi tak banyak ada. Syam antara yang ada lah. Dan mencabut nyamuk, angin itu mencabut nyamuk-nyamuk orang-orang beriman di bumi Syam. Okey, dan beberapa wilayah yang berbaki. Seterusnya tinggal kekal orang-orang yang kufur. Mereka adalah merupakan syirarun nas. Apa maksudnya? Seburuk-buruk manusia. Dunia akan memperlihatkan satu situasi buruk yang tak pernah dibuat oleh mana-mana generasi anak Adam pada masa itu. Macam mana lifestyle dia, wallahu alam, tapi kita tak perlu fikirlah, because kita sebagai orang mukmin sudah tak ada lagi. Dalam keadaan keseronokan mereka dalam kehidupan itu, hadirin sekalian, Allah Ta'ala mendatangkan hari kiamat secara tiba-tiba. Dimulakan dengan pengutusan api daripada Yaman. Okey, jadi insya-Allah hadirin sekalian, bulan hadapan start ada kot biasa. Sebab sekejap tu kan tak ada. Buat pertama kalinya sejak saya berkuliah di sini, tak dapat datang hari Jumaat. Saya pergi umrah. Tapi tak apalah, nanti kita sambunglah Januari. Topik kita terakhir adalah keluarnya api dari Yaman. Hadirin sekalian. Okey, sikit je. Api dari Yaman ni, dia bila dia muncul? Sebelum kiamat. Beberapa ketika sebelum kiamat dia muncul. Semasa kiamat dia masih ada. Selepas kiamat dia masih ada lagi api ni. Apa dia buat? Okey. Sebelum kiamat dia muncul untuk mengepung manusia ke suatu tempat. Okey, untuk berlakunya peristiwa kiamat. Masa kiamat dia masih ada. Selepas kiamat dia juga berfungsi menghimpunkan manusia ke tempat himpunan yang dipanggil mahsyar. Mahsyar ni di mana tu? Syam, betul? Hebat tu Haji. Bumi Syam. Mahsyar ni adalah di bumi Syam. Adakah dia berkait dengan kelebihan mati di bumi Syam? Wallahu a'lam.
Sebab siapa mati di bumi Syam, maka dia mati di tempat himpunan manusia. Adapun kita mati di tanah Melayu, maka tak tahulah. Sebabnya tuan-tuan, ketika hari kiamat ni, setelah Yaumul Zalzalah, hari kegaran, hari kehancuran tu, hari yang mengikuti hari kehancuran dipanggil Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Di hari ini dia banyak kiamat ni, ikut proses. Yaumul Hisab belum lagi. Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, bangkit kita daripada kubur. So kita bangkit daripada kubur, kita akan dibawa ke suatu tempat. Mahsyar lah maksudnya, tempat himpunan. Naik apa? Berkenderaan, tuan-tuan. Dalam hadis, berkenderaan. Tak tahulah kenderaan dunia, tak mungkin sebab kiamat dah hancur lah, kan? Macam tu. Tapi kita kena faham satu je, ketika kita bangkit, bukan lagi alam dunia. Alam itu adalah alam akhirat. Okey? Dan orang-orang mukmin pasti akan ke mahsyar dengan kenderaan. Berapa ramai satu kenderaan depend on amalan yang dia buat. Nabi sebut ada yang satu orang satu kenderaan VIP. Kan? Naik Jaguar BM7 series, nak naik flight first class lah, business class. Duit lebih, duit tak ada, naik bus Rapid KL naik flight. Ikut amalan masing-masing lah. Tapi pastinya mukmin berkenderaan. Adapun orang kafir, mereka akan diheret atas wajah mereka. Sejauh mana dia tak akan mati lah, sebab tak ada kematian lah. Tapi sejauh mana mereka dengan mahsyar, sejauh itulah mereka akan diheret hingga sampai ke tempat himpunan. Bila selesai Yaumul Ba'as, kita akan melalui Yaumul Hasyar, hari himpunan. Sehinggalah kita dihimpunkan oleh Allah Ta'ala di satu tempat. Himpunan tu yang kita tak tahu berapa lama ada di sini. Himpunan tu yang akan menyebabkan manusia derita. Adapun hisab, dia sekejap sebab hisab akan selesai dalam tempoh setengah hari dalam hadis. Start kita dihisab, hitung syurga neraka setengah hari settle. Nak tunggu start open counter hisab tu tak tahu berapa lama, sampai manusia tenggelam dalam penduk masing-masing. Tu hisab ni. Ada rezeki insya-Allah habis tajuk tu kita cerita pula tajuk akhirat. Apa tuan-tuan berminat kan? Begitu. Jadi insya-Allah setakat ini lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tangguhkan dulu insya-Allah. Mungkin mudah-mudahan insya-Allah Allah memudahkan segala urusan kita, Allah mengampuni kita dan menyelamatkan kita daripada segala fitnah keburukan di akhir zaman ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga kebaikan untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.